أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله
محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله حي الله الله حي الله الله حي يا قيوم 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 الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin,
يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan, dan kesejahteraan ke atas keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan segala yang melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu.
Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal padamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت خصوصا إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة في فلسطين جميعا اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah perhubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudari kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Khususnya saudara-saudara kami di Palestin, di Gaza. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Oke, kita sekarang rujuk pada buku kita, Merawat 7 Penyakit Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat kita seterusnya. Ya. 38.
Bunda-bunda yang dikasihi, saudara-saudari, adik kakak yang mengikuti program kita ini, diharap semuanya ada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mengikuti majlis ilmu ini. Okey, sambungan kepada cara mengubati cara mengubati penyakit gurur. Samping saya minta supaya kita jangan, selagi kita tak habis 3 sifat ni, ujub, gurur, takabur. Mana dalam kepala kita memang kita dah faham sangat dah tentang apa ni kita kata ta'rif ujub, gurur, takabur. Kalau ujub tu maknanya kita bangga diri. Bangga adalah kita bangga sebenarnya diri kita, kita bangga terhadap amalan kita kan. Amalan apa yang kita buat kita rasa bangga kan. Kemudian kalau gurur tambah satu. Maknanya kita bangga, kemudian kita bezakan pula dengan orang lain. Gurur jadi. Dan kalau takabur pula tambah lagi satu. Kepada 2 tadi, bangga diri, kemudian apa ni kita bezakan, kita ada bandingkan antara kerja buat kita dengan orang lain, dan yang ketiga ialah kita mencaci, mencerca, mencela orang lain untuk nak menyatakan kerja kita ni, apa yang kita buat ni lebih baik daripada mereka. Kita jangan lupalah tentang perbezaan itu. Dan sekarang ni kita masih berada di dalam gurur. Cara mengubati gurur dulu. Cara mengubati kata pertama, hendaklah kita mengenali implikasi sikap gurur. Apa implikasi dia daripada sikap gurur ni? Maknanya kita nanti, contohnya apabila kematian menghadiri kita, kita tahu dah kita ni dah mati dah ni, tahu dah. Nampak dah apa kita kata apa ni akibat daripada kematian kita tu, oleh sebab daripada amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup kita tu, kita dah nampak dah, oh aku nak kena pergi sini, duduk di sini. Rupanya selama aku duduk di dunia dulu tak banyaklah kebaikan yang aku buat. Apa yang aku buat banyak perkara-perkara yang membawa kepada dosa, perkara-perkara yang menunjukkan kepada apa ni, kita derhaka kepada Allah, tak ikut perintah Allah. Jadi bila sampai masa tu, dah minta kepada Allah, irji'uni, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia balik, ya Allah. Aku nak buat la'alli a'malu salihah, aku nak buat baik dah. Aku janji dah, aku nak buat baik, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Boleh cakap sajalah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, yang ayat Quran itu. Boleh sebut jalah, tapi tak boleh dah. Memang impossible dah, tak boleh dah nak balik semula ke dunia untuk melakukan amal soleh. Punya penyesalan yang tak terhinggalah, tak berguna lagi lah penyesalan tu. Sesal kemudian tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak guna dah. Okey, itu pertama. Makna kita mengenali implikasi sikap gurur. Kedua hari tu, makna nak tahu, nak mengubati penyakit gurur ni, kedua iaitu kita mengingat kurnia Allah. Kita dah kupas ada 3 ayat Quran di dalam tajuk mengingati kurnia Allah. Ayat pertama, kedua, ketiga tu sudah kita sebutkan. Itulah apa ni? Ingat kurnia Allah. Allah kurniakan kepada orang yang beriman dan amal soleh. Kurniakan apa? Syurga, dan sebutlah syurga tu syurga yang macam mana kan?
Dalam tiga-tiga ayat tu semuanya ada disebut syurga. Alladzina amanu wa amilus salihat, mereka tu dimasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Semua ketiga-tiga ayat tu ada yang. Jadi itulah dia. Makna kita sentiasalah mengingati kurnia Allah. Sebab apa? Apabila kita mengingati. Okay, nah. Sabarlah. Sabarlah. Tak ada apa? Apa dia cakap tadi? Saya kan orang faham dia sendiri kita buat doa selamat sikit. Yang bodoh-bodoh kan niat kau untuk cuti dimudahkan nak operasi kaki. Terima kasih. Minta maaf ya, ada sedikit gangguan. Okey. Yang kedua tadi sentiasa mengingati kurnia Allah. Ini apa amal keimanan dan amal soleh kita, Allah akan kurniakan jannat dalam tiga-tiga ayat yang kita faham hari itu ya. Kemudian yang ketiga sentiasa mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Pun kita dah lalu, itu hendaklah kita sentiasa ingat, kita sentiasa kaji Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana di sini ayat yang untuk kita kaji itu ialah daripada ayat mengenai Adam dan Hawa dalam surah Al-A'raf, yang mana dalam apabila kita kaji ayat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yakni menunjukkan bahawa kedua-duanya Adam dan Hawa ini telah melakukan apa? Melakukan apa? Adam dan Hawa ni sehingga mereka ini dikeluarkan daripada syurga kan. Itulah bila kita kaji Al-Quran dan Sunnah, dan kita lihat di sana ada janji-janji Allah yang baik, ada kita kata galakan daripada Allah dan daripada Sunnah supaya kita lakukan sekian untuk kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah SWT. Jadi kita lihat di sini apa yang telah berlaku kepada Adam dan Hawa dalam suratul A'raf. Mereka mengaku bahawasanya mereka telah menzalimi diri mereka dengan sebab melakukan derhaka kepada Allah, tak ingat pesan Allah. Allah pesan kata jangan pergi kat pokok tu. La taqraba hazihi syajarah. Kamu dua jangan dekat pokok tu. Dekat pun tak boleh. La taqraba hazihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekat kat pokok tu, pasti kamu akan terdiri daripada orang yang menzalimi diri. Dekat juga, dekat kan, berlakulah apa yang telah berlaku, maka akhirnya mereka berdua memohon ampun kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana. Ini ayat yang kita selalu baca. Illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan kita lihat juga ayat yang turun kepada mengenai cerita mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh kan. Itu innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat tu kan? Ayat surah Hud ayat 47. Itu qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Juga dia minta ampun kepada Allah. Kalau Allah tak mengampunkan aku,
maka jadilah tak kasihan kepada aku, maka aku akan terdiri daripada orang-orang yang rugi. Aku minal khasirin. Begitulah juga sampai kepada tentang Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82. Allazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Mohon ampun kepada Allah apa kesalahannya, apa yang dia melakukan kesalahan yaumiddin, nanti pada hari akhirat nanti. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang kelima. Tadi iaitu yang keempat, sentiasa mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kelima, memahami kisah hidup salafus salih. Kisah hidup salafus salih. Salafus salih, orang-orang dulu yang soleh. Salaf tu mana yang dulu, soleh tu orang yang soleh lah. Salaf tu mana orang-orang dulu. Itu zaman sahabat, itu zaman tabi'in, itu zaman salafus salih. Untuk tujuannya apa? Untuk menjauhkan diri dari penyakit ghurur. Anda mesti memahami kisah-kisah teladan yang dipraktikkan oleh para salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, menjaga kejujuran dan keikhlasan, serta tidak terlalu mempergantungkan amal-amalnya. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir akan dirinya. Dengan memahami kisah-kisah mereka, hati akan tergerak untuk meneladani mereka dan terhindar dari penyakit ghurur. Kisah Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang kedua. Abu Bakar As-Siddiq, dia berdamping dengan Nabi di Gua Hira, dan orang yang paling sempurna keimanannya, Sayyidina Abu Bakar, sehingga digelarkan As-Siddiq, itu orang yang membenarkan apa saja Nabi kata, tak ada soal jawab, terus apa saja Nabi kata dia percayalah. Dan macam mana kita lihat dalam peristiwa apa, Isra Mi'raj kan, bila Nabi turun daripada tu, cerita pada dia tentang Isra Mi'raj, terus saja dia mempercayainya. Tidak seperti orang lain yang masih soal jawab, masih macam tak percayalah. Macam mana dalam sekelip mata, macam mengambil masa yang pendek saja, pergi menjelajah langit, sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, balik semula ke, tak percaya mereka. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang siddiq, yang sangat mempercayai apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Dia ni adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Setelah Nabi berkata, seandainya orang tahu siapa aku, nescaya mereka akan melempariku dengan tanah kerana amalku yang kurang baik. Ini siapa kata ni? Siapa kata? Abu Bakar cakap. Abu Bakar. Bakar kan? Abu Bakar. Setelah Nabi berkata, Nabi katalah kan, seandainya orang-orang tahu siapa aku, nescaya mereka akan melemparku dengan tanah kerana amal-amalku yang kurang baik. Ketika Imam Syafi'i mendekati ajalnya, Imam Syafi'i juga masuk dalam salafus salih yang patut kita contohi. Mendekati ajalnya, beberapa temannya bertanya, apa kabar pagi ini wahai Abu Abdullah? Abu Abdullah sebab anak dia nama Abdullah, maka Imam Syafi'i ini dikunyahkan sebagai Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Imam Syafi'i yang digambarkan muridnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal
adalah murid kepada Imam Syafi'i. Sebagai matahari bagi bumi dan ubat bagi manusia. Menjawab. Pagi ini, Syafi'i jawab apa? Pagi ini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dari teman, bertemu dengan amal-amal burukku dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Aku tidak tahu apakah dia akan menyuruhku masuk syurga atau neraka. Demikian dia mengucapkan syair berikut. Syafi'i terkenal juga dengan seorang yang pandai bersyair. Saat hatiku telah keras dan tujuanku sukar, kujadikan pengharapanku pada ampunanmu sebagai tangga. Dosaku telah meliputiku, tetapi ketika ku bandingkan dengan ampunanmu, ya Allah, ampunanmu telah lebih besar. Itu dia dua contoh salafus salih. Itu bawa contoh di sini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Banyak lagi lah kalau kita boleh lihat dalam sejarah para sahabat Nabi itu, kita boleh kata semuanya salafus salih lah. Mereka itu melakukan banyak kebaikan yang boleh kita contoh. Yang keenam, menyibukkan diri dengan urusan penting. Cara kita nak apa? Nak mengubati penyakit ghurur ni. Menyibukkan diri dengan urusan penting. Ni kita duk sibukkan diri dengan urusan yang tak penting. Urusan tak penting yang kita sibuk-sibuk. Yang penting kita tak sibuk. Itu kita lah. Jadi kita kena perhatikan itu. Kita kena didik diri kita untuk kita menyibukkan diri kita dengan urusan-urusan yang penting. Perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang penting dan mengabaikan permasalahan yang kurang berguna dan tidak bermanfaat dapat menghilangkan penyakit ghurur dalam diri anda. Sebab waktu dan usia anda dapat dimanfaatkan dengan baik. Itu dalam hadis pun sampai ada Rasulullah keluarkan hadis apa? Min husni, hadis Rasulullah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tak penting. Meninggalkan apa urusan yang tak penting, perkara yang tidak penting. Ini perkara yang tak penting, itulah yang kita pentingkan sangat. Itu yang menjadikan kita tidak mendapat manfaat yang baik dalam hidup kita. Banyak perkara penting yang perlu kita lakukan, lebih-lebih lagi dalam umur kita yang sebegini ya. Umur kita yang Rasulullah kata umur umatku adalah antara 60-70. Tahun 60-70 kita ni duduk kat situ dah ataupun dah lebih dah. Dah lebih daripada tu dah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, ingatlah wahai diriku. Dari kita semua ya. Ingat tu semua. Kita tak naklah perkara karut-karut ni dah. Tak mau dah. Kita nak melakukan yang lebih baik, yang lebih penting untuk hidup kita ini. Ketujuh, menjauhi orang yang terjangkit ghurur. Kita kenalah jauhkan diri kita daripada orang yang terjangkit dengan sifat ghurur ni. Juga megahkan diri, betul, bandingkan dan membandingkan kerja buat dia, apa sikap dia ataupun apa yang dia ada pada diri dia, suka bandingkan dengan orang lain. Kita jauhkan orang-orang yang terjangkit penyakit ghurur. Memutuskan hubungan dengan mereka kalau boleh ya. Putuskan hubungan dengan mereka dan menyertai dengan orang-orang yang bijak, yang mengetahui hak-hak Allah. Dapat mencegah penyakit ghurur dalam diri. Sebab orang-orang yang terjangkit penyakit ghurur ini
selalu berbuat kejahatan dan merasa amalan mereka ni dia gurur dengan amalan dia dapat menjamin keselamatan di akhirat. Dia rasa dia buat banyak dah, sembahyang banyak, zikir banyak, baca Quran banyak. Sedangkan orang-orang bijak selalu melakukan kebaikan tetapi tidak mempergantungkan amalan mereka sebagai jaminan keselamatan kerana khawatir amalan tersebut tidak diterima. Sebab kita mesti ada perasaan ni, perasaan khauf, takut. Ar-raja, mana perasaan harap. Haraplah Allah terima amalan aku ni. Takutnya Allah terima ke tak terima ni amalannya. Macam tu kan. Kita kena ada perasaan yang macam tu. Sentiasa takut dan harap. Mesti ada pada kita. Sorry lah kalau kawan-kawan sana dengar bising-bising sebab dia orang pindah turun barang-barang. Nak pindah ni, nak pindah pergi mana entahlah. Nak buat pejabat kat tempat lain dan sini nak jadikan tempat tinggal lah sepenuhnya. Sebab dia ada lift lah, boleh naik. Okey. Terhadap orang-orang yang bijak tersebut, Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Terhadap orang-orang bijak tersebut, Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Ini daripada surah apa? Daripada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Muka surat 345 Ustazah. 57 sampai 61. Ayatnya ialah 57. Ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan Tuhan mereka, itulah yang memelihara dirinya. Itulah orang yang memelihara dirinya. Ini yang memelihara dirinya dengan cara apa? Mentaati Allah. Orang yang takutkan Tuhan mereka ialah orang yang memelihara dirinya. Macam mana dia pelihara diri? Iaitu dengan mentaati Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Semuanya orang-orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Allah, mereka bersegera untuk mendapat kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehinya. Betul ke tu ayat tu? Ya. Kemudian Islam walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. La yusyrikun. Kemudian walladzina yu'minuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, kan? Ada berapa ayat lah? 57, 58, 59, 60, 64 ayat. 4 ayat. Wallazina hum bi ayati rabbihim mu'minun. Dan mereka itulah orang-orang yang percaya kepada keterangan-keterangan Tuhan mereka. Wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Ini dia nak ceritakan tentang apa? Nak menceritakan tentang
Kami hendak menyegerakan mereka dalam kebaikan, bahkan mereka tidak sedar. Ayat sebelum tu, ayat 56. Kemudian 57 itulah. Maknanya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka ialah orang yang takutkan Tuhan mereka. Itulah yang memelihara dirinya dengan mentaati Allah. Dan mereka yang walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka itulah orang-orang yang percaya kepada keterangan-keterangan Tuhan mereka. Dan mereka juga walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka itulah juga orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Ayat 60. Walladzina dan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itulah yang memberikan apa yang dikurniakan kepada mereka, sedangkan hatinya ketakutan bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Walaupun mereka ni tahu bahawasanya Allah mengurniakan kepada mereka, tapi masih hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan, dan mereka itu pula lah orang yang mula-mula tampil ke hadapan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi cara kita nak menjauhi orang-orang yang ghurur ni, mana kita ikutlah bagaimana sifat-sifat yang Allah terangkan di dalam ayat tadi itu mengenai orang-orang yang segera melakukan kebaikan tu ialah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat inilah. Dia sifat apa ni? Sifat taat kepada Allah, beriman, mereka tidak syirik, dan mereka memberikan apa yang dikurniakan kepada mereka, berikan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Apa saja Allah nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka, mereka memberikan. Sedangkan hati mereka ketakutan bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Namanya dalam keadaan ketakutan kerana mereka ingat bahawasanya mereka akan kembali kepada Allah. Itu maksud ayat yang tadi ya. Itu cara kita nak menjauhi penyakit ghurur. Itu jauhkan diri daripada terjangkit dengan sifat itu. Daripada orang yang terjangkit dengan sifat ghurur. Ke-8, muhasabah dan melatih diri. Ini sangat-sangat pentinglah cara kita nak menjauhi daripada sifat ghurur, iaitu muhasabah dan melatih diri. Muhasabah dan melatih diri secara bertahap dapat membantu menghilangkan penyakit ghurur. Kenapa dia sebut secara bertahap di sini? Karena kan kalau orang yang dia kebiasaan dia memang suka cakap, suka sombong diri, suka cakap besar lah kita kata. Jadi sebab dia tak boleh terus saja menghilangkan penyakit itu daripada diri dia. Susah bagi dia. Sebab itu dikatakan kena bertahap ni. Muhasabah dan melatih diri secara bertahap dapat membantu menghilangkan penyakit ghurur dan sikap-sikap yang tercela. Nabi bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengawal dirinya dan menyiapkan diri untuk menghadapi hidup setelah mati. Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengawal dirinya dan menyiapkan diri untuk menghadapi hidup setelah mati. Sebab itu, selepas kita mati, kita akan hidup semula. Kehidupan yang tak tahu sampai bila, kan? Yang panjang, yang lama. Orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsunya dan banyak berangan-angan.
Jadi kita kena muhasabah lah. Muhasabah diri ya. Muhasabah diri. Supaya dapat membantu menghilangkan penyakit ghurur ini. Saya rasa satu perkara yang sangat besar lah kita ni. Satu perkara yang percakapan ni. Lidah kita ni suka kan cakap. Prok-prek umpan. Pok-pek. Cakap tu, dalam cakap tu memang mesti banyak salahnya. Banyak salahnya. Tulis tu. Sebab Nabi dalam hadis dia kata lagi. Dalam hadis ada Nabi kata lagi. Kalau kamu tak boleh cakap yang elok, kamu diam aja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu boleh, cakap saja yang baik. Atau kalau tak boleh cakap yang baik, diam aja. Sebab tu kita tengok orang yang diam ni, dia cerdik. Dia cerdik. Sebab dia tak mau terlibat dengan keluar perkataan yang tak berfaedah. Tapi kita banyak tu lah. Pok-pek tu banyak. Sampai kan orang sebelah kita tak syok nak dengar. Tak seronok nak berkawan sama sebab banyak sangat cakap. Percakapan itu akan membawa kepada kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa kan. Itu kita tak maulah sifat-sifat yang macam tu. Jadi kalau boleh kita ni nak jadi umat Nabi Muhammad yang kita boleh sebut kata-kata yang baik, falyaqul khairan. Kalau tak boleh buat keluar kata-kata yang baik, diam aja. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Okey ya. Kita cubalah latih diri kita supaya kita ikut apa yang sunnah kata kepada kita, sunnah sebut, supaya kita ikut apa yang disebut di dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi. Kesembilan, bergaul dengan orang yang ikhlas. Kita tahu kan siapa yang ikhlas tak ikhlas? Kita boleh tahu kan? Kemungkinan kalau bergaul lama kita boleh faham kot. Siapa ikhlas, siapa tak ikhlas kan? Kalau sekejap-sekejap mungkin kita tak dapat. Jadi kalau kita dah dapat kenal pasti, kita carilah orang yang ikhlas. Kita buatlah kawan. Bergaul dengan orang yang ikhlas. Tujuan kita untuk menghilangkan sifat ghurur ni lah. Cara kita nak mengubat sifat ghurur ni. Untuk menghilangkan penyakit ghurur, anda sebaik-baiknya sering bergaul dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal di jalan Allah. Ikhlas dalam beramal di jalan Allah. Ikhlas beramal. Bergaul dengan mereka memberikan peluang bagi anda untuk mendapatkan pelajaran dan nasihat yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas, di samping itu kita akan dapat dapat pelajaran dan nasihat yang baik daripada dia. Dia kalau dia nasihat, kita tahu nasihat dia ikhlas lah. Nasihat dia ikhlas sebab kita faham dah dia ikhlas dengan kita. Kalau dia ada tegur ke apa, kita tahu lah dia tegur dengan ikhlas untuk kebaikan kita. Ke-10, mengabaikan keinginan menjadi pemimpin. Ini yang masa apa? Zaman pilihan raya tu. Ini penyakit-penyakit dia kan. Ramai yang nak jadi pemimpin ni. Ramai yang nak jadi pemimpin. Jadi kat sini kita kalau nak elakkan daripada penyakit ghurur, kita abaikan keinginan menjadi pemimpin. Kita abaikan perasaan tu. Mengabaikan keinginan menjadi pemimpin untuk sementara waktulah sampai memiliki ilmu yang cukup. Kalau tak boleh terus, mana kita seolah-olahnya kita siapkan diri kita dulu sampai kita mempunyai ataupun memiliki ilmu yang cukup dan pengalaman yang memadai supaya dapat membebaskan diri anda dari cengkaman penyakit ghurur.
Sebab kalau kita kurang ilmu ni, memanglah penyakit ghurur ni akan hinggap pada kita. Dalam keadaan ini, anda akan terbimbing untuk menemukan kembali fitrah kesucian diri anda. Okey, mengabaikannya keinginan menjadi pemimpin. Sekejaplah. Maknanya kita penuhkan diri kita dulu dengan ilmu, pengalaman yang memadai, baru. Okey, ke-11, bergaul dengan orang yang peduli terhadap anda. Kita bergaul dengan orang yang peduli terhadap anda. Bergaul dengan orang-orang yang peduli terhadap anda, iaitu yang mengingatkan tentang adab-adab syariat di dalam memberikan sanjungan dan penghormatan. Kita bergaul dengan orang yang macam ni lah. Orang yang selalu mengingatkan kita tentang adab-adab syariat ni. Dalam syariat kita adab-adab. Dalam syariat macam mana. Kita, dalam agama kita, dalam apa-apa pun ada adab-adab dia. Sampaikan kepada adab nak masuk tandas pun ada. Mana? Lebih-lebih lagi lah kita kata perkara-perkara yang lain yang kita lakukan. Ada adab di dalam majlis macam mana. Adab-adab kita dengan ibu ayah macam mana. Adab-adab kita dengan guru, murid macam mana kan. Semua ada adabnya. Sampai daripada yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya diajar oleh agama kita tentang adab ini. Adab nak masuk rumah macam mana, adab nak bagi salam macam mana, semua ada. Jadi kita ambillah perhatian tentang itu. Dan kita ambil juga perhatian dan hendaklah kita bergaul dengan orang yang peduli terhadap anda. Kita gaul dengan orang yang mengingatkan kita tentang adab-adab syariat dalam memberikan sanjungan dan penghormatan. Dapat menjauhkan diri anda daripada penyakit ghurur. Jadi kalau ada ni, mana dapat menjauhkan diri kita daripada penyakit ghurur. Dengan begitu, syaitan tidak memiliki peluang menggoda anda dan akhirnya jiwa anda dapat terlepas dari penyakit ini. Jadi bila kita tahu ada adabnya tu, maka syaitan tidak akan dapat menggoda kita. Dan dengan itu terlepaslah kita daripada penyakit ghurur ini. Ke-12, meneladani orang yang menunjukkan amalan sewajarnya. Kita ambil tauladan daripada orang yang menunjukkan amalan yang sebaiknya macam mana, amalan-amalan yang baik macam mana, kita ambil tauladan daripada dia. Meneladani orang-orang yang menunjukkan sewajarnya sebahagian amal kebaikan mereka di hadapan orang yang terkena penyakit ghurur dapat mencegah penyakit tersebut. Jika anda ingin meneladani sikap tersebut, syaitan tidak mampu menggoda dan membinasakan anda dengan perilaku ghurur. Maka kita dapat terlepas daripada penyakit ghurur, maka kita terlepaslah daripada godaan syaitan. Ke-13, meneladani tokoh pemimpin dalam melayani pengikut. Meneladani, kita ambil teladan daripada tokoh pemimpin dalam melayani pengikutnya. Tokoh pemimpin kita, tokoh kita yang utama ialah tokoh pemimpin kita yang utama ialah Rasulullah lah. Kita ambil teladan daripada dia. Tengok macam mana Rasulullah melayani pengikut dia, melayani umat dia kan. Meneladani bagaimana pemimpin melayani para pengikutnya secara adil dapat membantu anda terhindar dari penyakit ghurur. Kita lihat Rasulullah kan, ada seorang Badawi tu yang masuk masjid berkencing dalam masjid. Rasulullah ada tu. Sahabat-sahabat lain nak belasah lah. Tapi Rasulullah kata jangan ambil aja. Ambil air sebaldi, curahkan habis. Tengok bagaimana Rasulullah nak didik kan. Maknanya kita ambil tauladan daripada situ. Kita sabar. Nak bagi orang ikut kita kena menunjukkan tauladan yang baiklah.
Meneladani bagaimana pemimpin melayani para pengikutnya secara adil dapat membantu anda terhindar dari penyakit ghurur. Jika anda mampu meneladani sikap tersebut, syaitan tidak akan mampu menemukan jalan masuk ke dalam diri anda untuk membujuk dan menipu anda. Okey, last. Ke-14. Sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia satu senjata kita. Doa. Kita selalu berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tak ada apa, kita ni doa sajalah yang kita boleh. Sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit ghurur merupakan terapi aktif untuk melenyapkan penyakit ini. Minta kepada Allah. Banyak doa-doa kita, kita boleh mohon kepada Allah agar terhindar daripada penyakit ghurur. Sebab Allah Ta'ala akan menolong setiap orang yang memohon pertolongannya. Dan Allah akan melindungi setiap orang yang memohon perlindungannya. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang melakukan kebaikan. Dalam ayat suratul Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjukkan, kami akan beri hidayah, kami akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana, jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang melakukan kebaikan. Kita sebagai hamba Allah, kita faham bahawa apabila kita baca Quran, ganggu je no. Takut jatuh atas kita. Okey, kita tengok. Kita dekat dah pukul 11 kan. Sebab Bunda Arfa pun minta kita baca sikit apa ni. Kita bagi sampai pukul 11. Lepas tu mungkin orang belah sana kalau dia tak nak join kita sebab Bunda Arfa dia minta kita baca doa sikit kepada cucu dia yang akan dibuat apa ni, operation hari ni. Operation ke kaki ke apa kan? Yang patah kan, operation kaki sebab accident lah. Cucu dia accident. Akan dibuat operation ni hari ni lah. Tak tahulah mungkin petang ni ke, sekejap ni ke. Sebab dia pun dah pergi ke hospital. Hospital Putrajaya ke mana tu. Kemudian tak apalah, lagi kita pukul 11 kita sudah, kalau kawan-kawan sebelah sana tak nak join, kita buat di sini je lah ya. Jadi saya bagi habiskan dulu ni. Sampai muka surat 41 ni, sebab tajuk besar akan datang ialah tajuk tentang takabur lah. Tajuk takabur, sombong bongkak ni. Kita habiskan ni dulu. Okay, tadi katakan sentiasa memohon pertolongan Allah. Mana ini sajalah senjata kita. Kita mohon kepada Allah. Tak ada siapa yang boleh tolong kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Dia. Jadi dikatakan di sini Allah akan menolong setiap orang yang mohon pertolongannya. Wa iza sa'alaka ibadi, kita percayalah kepada ayat Quran yang kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ingatlah satu ayat, tak salah, dalam surah Al-Baqarah selepas daripada ayat mengenai puasa. Di bawah tu ada ayat tu. Apabila kamu bertanya mengenai Allah, iza sa'alaka ibadi, apabila hamba aku bertanya tentang aku,
anni fa inni qarib, bertanya tentangku, aku sebenarnya hampir dengan mereka. Allah kata, fa inni qaribun, aku sebenarnya hampir dengan mereka, hampir dengan hamba. Ujibu da'watad da'i, aku akan mustajabkan, aku akan terima doa hamba-hambaku. Fal yastajibuli, dengan syarat apa? Ikutlah perintah aku, fal yastajibuli wal yu'minu bi, berimanlah dengan aku, la'allahum yarshudun. Jadi itulah dia maknanya apa yang Allah kata. Allah kata maknanya Allah akan menolong setiap orang yang memohon pertolongannya dan melindungi setiap orang yang memohon perlindungannya. Mohon pertolongan, Allah akan beri. Mohon perlindungan juga Allah akan beri. Mohonlah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita dengar janji-janji Allah. Janji Allah, Allah kata Allah akan turun pada 1/3 malam, akan turun dan akan memberi kepada siapa yang meminta, mengampunkan kepada siapa yang memohon keampunan. Okey. Penyakit selanjutnya yang menimpa sebahagian orang yang berjuang di jalan Allah dan cukup berbahaya bagi kehidupan mereka adalah kesombongan, at-takabbur, sombong, at-takabbur. Penyakit ini harus dihindari sekuat tenaga. Bahkan mereka harus memiliki kekebalan untuk mencegahnya, agar pembahasan tentang penyakit ini jelas dan terperinci. Jadi dia kata kita akan mengupaslah pada perbahasan berikut itu dalam tajuk yang ketiga, muka surat 42, muka surat 42 akan datang. Okey, kita lihat sikit ya. Ini ada dalam satu buku. Dalam buku ini menyatakan tentang 10 golongan yang diusir di padang mahsyar. Termasuk tak ni? Termasuk tak yang kita duk cerita sekarang? 10 golongan yang akan diusir di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar luas, padang mahsyar panas, padang mahsyar dahaga, lapar, tak kira lagi lah. Dihalau lagi. Siapa dia? 10 golongan yang diusir di padang mahsyar. Termasuklah mereka ini, iaitu golongan yang bangga diri. Jadi termasuklah ujub, ghurur, takabur yang akan datang. Mereka dihalau. Bagaimana keadaan? Dihalau dalam keadaan bisu, pekak serta tidak berakal. Bisu, pekak, tidak berakal. Kalau kita ada penyakit-penyakit ni, jaga. Golongan ini yang riya, yang bangga diri dan sombong. Kita tengok sikit. Mereka yang dihalau dalam keadaan bisu dan pekak serta tidak berakal. Mereka adalah dari golongan yang bangga diri dan sombong. Bangga diri itulah 3 benda itulah yang kita baca tu. Sifat angkuh, sifat ego. Ego ni termasuk dia, ego ni. Masuk dalam ni bermakna membesarkan diri, sombong kerana hati merasakan diri mempunyai kelebihan, keistimewaan dan kehebatan yang merupakan sifat batin. Satu sifat yang mazmumah, satu sifat yang
yang dikeji, yang paling keji. Bahkan ia adalah sifat batin yang sangat jahat. Dosa dan kesalahan pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah terhadap Allah ialah sifat sombong. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Sewaktu Allah memerintahnya, kan kita tahu cerita itu dalam Al-Quran. Dia membesarkan diri lantaran merasakan dirinya lebih utama dan lebih mulia daripada Nabi Adam. Kejadiannya daripada api, sedang Nabi Adam daripada tanah. Ada di dalam ayat ini dia kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah kata kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbar, dia enggan dan dia takabur, wa kana minal kafirin, maka dia tergolong daripada orang kafir. Jadi balasan dia tadi kan, mana dia akan di padang mahsyar nanti dia akan dihalau di padang mahsyar dalam keadaan bisu, pekak dan tidak berakal. Dalam ayat Quran lain ada disebutkan innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka Jahannam. Disebutkan juga di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ayat ke-23 surah An-Nahl, surah An-Nahl, surah Nahl. Okeylah, itulah di antara ni sebelum kita masuk. Kita akan lihat nanti dalam membicarakan tentang takabur ni, takabur, bangga diri ni, sombong atau bongkak ni, kita akan bincangkan juga sama apa yang menyebabkan seorang tu takabur, kenapa dia jadi takabur, dan kita akan bincangkan juga nanti mengenai macam mana nak elak daripada macam mana, apakah dia tanda-tanda sifat takabur. Kita boleh tengok di sini nanti minggu hadapan insya-Allah, tanda-tanda sifat takabur. Kita nak tahu orang tu takabur, ini di antara tanda dia. Kemudian apa implikasi dia dan cara macam mana nak mengubati sifat takabur ini. Okey. Kemudian akan pergi kepada tajuk riya, menunjuk-nunjuk. Sum'ah. Sum'ah ni apa? Riya, tunjuk-tunjuk, biar orang nampak, biar orang tengok. Kalau sum'ah, cerita supaya orang dengar cerita. Okey? Kita akan bincangkan tu. InsyaAllah saya sudah setakat ini. Ada apa-apa daripada benda nak sharekan ataupun daripada kawan-kawan sana nak sharekan sebelum kita tutup majlis ini? Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Datuk. Ya. Nak saja nak ni. Saya punya ni siapa ni? Tak nampak muka saya. Tak nampak muka. Ya, Datuk nak bagi. Tak ada, saja nak mohon penjelasan lah. Okey, tadi salah satu cara nak ubat ghurur tu tadi Ustazah, kan? Saya tak dengar. Atau Allah tak dengar pula. Tak dengar ke? Tak dengar, tak apa. Tak dengar suara dari sana. Ni rasanya dah tak dengar sebab nampak macam apa? Itu nanti ada Oh, orang betul tak apa. Tak dengar. Ada orang betul kan nampak tu? Mau dengar.
Tapi kita boleh dengar Ustazah ya, clear Dia tak dengar. Saya tak dengar Dia cakap baru ni. dengar. Dah dengar dah. Boleh ke dengar Ustazah? Dah. Okey. Tadi perbincangan nak ubat penyakit huruf. Salah satu ni saya tertarik dengan kita kata dia minta kita tengok faham kisah hidup Salafus Saleh ni ya. Salafus Saleh ni pertama dikata dia tidak mempergantungkan amal-amalannya, maksudnya agaknya mempergantungkan, maknanya dia tak nunjuk-nunjuk apa yang dia buat lah mungkin. Itulah rasanya. Kemudian kita tahu Abu Bakar As-Siddiq dengan Imam Syafi'i memang ahli ulama sahabat Nabi, tapi dia orang sendiri dikata sampai dikata seandainya Abu Bakar kata ya, siapa yang tahu aku ni, saya mereka akan melemparkan aku dengan tanakan amalanku yang kurang baik. Maknanya dia orang sendiri mengatakan dia orang terlalu merendah diri Ustazah. Sedangkan kita tahu sangat-sangat surga. benda dia. Terlalu sangat merendah diri. Jadi macam rasanya bila macam ni kita rasa kita ni Allah habuk lah Ustazah. Tak ada apa. Rasa habuk tak? Saya ni lah habuk minta tak ah. Habuk macam tu. Itu Ustazah tak ada habuk, kami berkilat langsung bersih. Amal Salafus Saleh dia orang sendiri pun nak buat banyak amalan dia. Macam Abu Bakar dia janji syurga pun cakap macam tu kan. Itu yang rasa terkesan betul lah kita. Memang kita masa sangat kita masa kecil lah sangat kita ni tak ada apa lah. Macam tak ada apa. Macam tak ada apa. Tak usah lah. Sebab kita ni duduk ego, duduk saya buat ni. Saya aja yang buat ni. Betul kat orang kan? Saya aja. Tu yang ada ana ni tu. Ana. Dalam bahasa Arab ana. Ego. Kita rasa Allahu Akbar. Itulah. Kan? Allah, takutnya. Itu pelajaran satu ibrah Ustazah. Tak usah cerita lah Ustazah. Tak ada apa. Itulah. Sama lah kan. Kita menginsafi tentang perkara ini. Kita nak jadikan diri kita, nak latih diri kita. Allah bagilah kekuatan kepada kita untuk kita nak latih diri kita ni. Jadi seorang yang baik, seorang yang muhsin. Yang selalu disebut dalam Quran muhsin. Mana? Selalu. Makna nak jadi orang yang baik tu maksudnya itulah. Yang selalu nak perelokkan diri. Kita tahu dah diri kita cakap tu, kita nak perelokkan diri kita. Bagilah ya Allah kekuatan kepada kita untuk bersikap dengan sifat-sifat yang baik. Itulah Ustazah. Terima kasih. Okey. Benda-benda sini nak bagi pandangan ke apa tu? Benda Khadijah. Kami ni telinga duk dengar ni orang duk bawa turun barang-barang gedegam. Okey, tak ada apa dah. Tak ada apa Ustazah. Tak apa nah. Tak ada apa dah. Salat 5 minit. Okey. Kita tutuplah majlis kita. Tak apalah yang sebelah sana kalau nak apa ni? Kalau nak surai pun tak apalah. Itulah. Kita sini je nak sampaikan hajat benda Arfah itulah. Nak suruh baca kat cucu dia, nak minta doa untuk cucu dia ya. Okey nah. Okey. Maaf semua nah, saya mohon maaf. Terima kasih nah. Tapi kita join dengar aje lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Saya minta diri dulu ya. Ya, baik. Okey, Pak tutup ke? Tutup ah. Betul Ustazah. Ya. Sama. Pah, nak tanya Pah dengar tak gitu? Pah Dah keluar. Dah. Tak keluar, tapi kalau dah tutup saya keluarlah. Taklah nak tanya ni, nak tanya. Tak ada pun Kak Pah ni nama. Ada. Sebab
Oh, hari ni pakai Tapi Samsung yes, internet rumah ada problem. Ini pakai handset, telefon. Okey, okey. Ustazah nak patut- tanya boleh? patut. Ustazah tanya. Tanya. Nak tanya tu apa? Yang nak Asmaul Husna tu bila? Hari Khamis 14 bulan. 14 Sebab dating Pak kata 15 tak boleh. Jadi 14 petang pukul 3 petang. Nanti saya Dia petang. kena kontak surau dulu lah nak book bilik study kita tu kan, bilik belajar kita tu. Kalau orang ramai kita buka je lah sebab tak payah nak angkat kursi keluar lagi kan. Saya belum itu lagi lah sebab semalam kita punya itu kan, hari ni tak sempat lagi. Khamis 14 14. Okey, Khamis 14. Okey. nak tutup ke? Kalau tutup akak keluar, kalau tak tutup akak biar aja macam tu. Kalau sempat join je. Apa orang sini sudahlah. Kita sini sudahlah. Okey lah kita. Kena? Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.